Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita dikejutkan dengan surat yang telah diutuskan oleh Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menggunakan letterhead beliau sebagai Bendahari Barisan Nasional. Kali pertama tuan-tuan, Bendahari tulis surat nak bentuk kerajaan. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Bendahari membelakangkan Presiden, membelakangkan timbalan, membelakangkan mengutus surat mengatakan beliau dan Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Dewan Tertinggi Barisan Nasional itu sepatutnya ada Presiden UMNO. Kan? Sepatutnya ada naib Presiden UMNO. Sepatutnya ada beberapa orang lain daripada UMNO. Beliau mengutus surat kepada Kebawah Duli Tuanku mengatakan bahawa beliau telah mendapat mandat daripada Barisan Nasional dan mendapat mandat daripada rakan-rakan lain untuk membentuk kerajaan baru bersama dengan tidak lain, tidak bukan tokoh semburit negara Datuk Seri Azmin Ali. Tuan-tuan, mari saya tunjukkan kepada tuan-tuan kabinet. Hari ini baru terbongkar kenapa setengah-setengah orang begitu gairah mempertahankan kerajaan Muhyiddin Yassin, mempertahankan Hishamuddin Tun Hussein. Hari ini rupa-rupanya ramai yang tersenarai dalam kabinet baru. Perdana Menteri. Mari kita tengok Perdana Menteri ini. Ini kalau tanya Anwar Zain memang kenal sangat. Hishamuddin Tun Hussein. Timbalan Perdana Menteri 1. Ini Haziq lebih kenal. Datuk Seri Azmin Ali. Timbalan Perdana Menteri 2. Ada 1-2. Datuk Seri Ismail Sabri. Patutlah hari semalam dia kata ada 2 pilihan dia. Sama ada nak pilih Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional. Langsung dah lupa UMNO masih wujud. Langsung dah lupa Barisan Nasional belum mampus. Hari ni baru dapat jawapan. Rupa-rupanya nak jadi timbalan Perdana Menteri 2. Seronok duduk bawah Ibrahim Ani Azmin Ali agaknya. Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Seorang menteri yang telah melompat daripada UMNO menyertai PPBM. Selepas diugut, isteri dan anaknya juga akan dihadapkan ke muka pengadilan kerana duit pengundi luar yang telah digunakan. Termasuklah memasukkannya ke dalam duit akaun isteri dan anak dia. Datuk Seri Mustafa Mohamad. Menteri Pendidikan, Datuk Seri Idris Jusof. Lama dah dia menyepikan diri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz. Sayang. Patut yang ini diangkat jadi Perdana Menteri. Kan? Ada letak jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri. Apa kelas? Undang-undang tu. Yang menjaga hak ehwal undang-undang dan parlimen. Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri je. Ini dah penghinaan bagi orang PAS. Agama. Hak ehwal agama. Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal. Dia dulu dapat jadi naib presiden nombor 2. Hishamuddin nombor 3. Sanggup dia duduk bawah Hishamuddin. Nak buat macam mana arahan atuk, kan? Datuk Seri Hajah Nancy Syukri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Willy Anak Mongin.
Menteri Perpaduan dan Integrasi Kaum, Senator Dominic Lau. Ini Presiden gerakan, tak gerak tak makan. Menteri Penyelaras COVID dan Penyakit Berjangkit. Hancur. Ramli Muhammad Noor, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ini okeylah, dia jaga orang asli dan pribumi. Syed Saddiq Sigaraga kembali beraksi. Menteri Industri dan Ekonomi Kreatif. Besar jawatan dia. Kreatif panjat pagar tu. Kalau dulu dia pandai panjat pagar, sekarang ni dah jadi Menteri Industri Kreatif, kenalah. Panjat kreatif. Dia kena panjat bangunan pula kan. Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Pengajian Tinggi. Datuk Seri Hamzah Zainuddin kekal Menteri Dalam Negeri. Patutlah sampai sekarang ni tuanku minta senarai siapa nak dilantik Deputy IG sampai sekarang. Kan? Tak dilantik-lantik lagi. Mana taknya? Tuanku minta nama, bagilah 2-3 nama. Betul tak? Kena bagi 2-3 nama. Kalau bagi satu nama, itu memaksa tuanku. Tak faham bahasa ke? Bila kita menang kerajaan negeri, kita bagi 2-3 nama kepada Kebawah Duli Sultan. Betul tak? Biarlah Sultan pilih daripada 3 nama ni mana yang dia nak. Ini 2 kali istana hantar surat. Bagi satu nama je. Takkan tak faham bahasa lagi. Betul tak? Kalau tuanku suka, dah lama tuanku sign. Dah 2 bulan ni tak ada DIG. Malam ketua polis ni. Sebab apa? Mesti ada sebab. Dia nak susun semua orang dia. Ikut dia. Kan? Tak boleh lah macam tu. Mana ni? Terlepas. Lepas Siddiq Sigaraga, lepas Hamzah Zainuddin. Mana lagi ni? Ada lagi. Ui tuan-tuan. Dahsyat kabinet ni tuan-tuan. Kuat kan? Ui kuat. Apa taknya? Ketua ni Menteri Belia dan Sukan. Senator Wan Ahmad Faisal. Yang telah mencadangkan supaya semua hutang dilupuskan. Dalam keadaan negara tak ada duit, dia mencadangkan supaya dicetak lebih banyak duit. Berkat betul lah, baguslah. Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Kerja Raya. Ini biasalah. Memang tempat dia lah ni. Kan? Datuk Seri Saravanan, Menteri Sumber Manusia. Apa lagi? Mana lagi? Okey. Datuk Seri Azalina Osman Said, Menteri Luar Negeri. Tan Sri Anwar Musa, Menteri Pembangunan Luar Bandar. Aduh. Hebat. Masuklah dia ni. Kalau dah macam ni, dah tak boleh lah dia bertanding titiwangsa. Dah tak jadi Menteri Wilayah. Kan? Mana lagi? Datuk Zuraida Kamarudin, Menteri PKP. Macam Menteri PKP-KT. Khairi Jamaluddin tak naik pangkat, masih duduk di sana, Menteri Sains dan Teknologi, cuma dah tak diberi mandat untuk menjadi Menteri Vaksinasi. Datuk Haji Ahmad Amzad Muhammad ganti dengan Dr. Adham Baba. Dr. Adham Baba tidak ada dalam senarai. Selaku Menteri Kesihatan, Datuk Haji Ahmad Amzad. Siapa pula dia ni? Datuk Seri Dr. Xavier, pelompat katak negara. Daripada PKR, ada skandal, lompat masuk Bersatu. Alhamdulillah. Tu yang nama Parti Perubumi tu. Datuk Seri Wan Junaidi, Menteri Pembangunan Usahawan. Datuk Seri Tiong King Sing akhirnya menjadi Menteri. Menteri Perdagangan, Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Ada. Tak sia-sia dia bodek Kerajaan Muhyiddin. Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi.
Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz. Ui, Menteri Perusahaan Perdagangan dan lain. Menteri Perusahaan Negara, Syarikat Berkaitan Kerajaan. Jaga GLC je. Aduh. Datuk Seri Insinyur Dr. Wika Siong, maintain Menteri Pengangkutan. Dr. Nik Muhammad Zawawi Haji Saleh. Oh, ni ada kes tu. Jadi Menteri Wilayah. Datuk Mastura Muhammad, tak sia-sia ketua Dewan Ulama apa ni, balun dapat naik pangkat jadi Menteri Wilayah. Balun Najib pasal Balun Najib Balun Najib dia dapat ni award kan. Datuk Mastura Muhammad Yazid. Ni orang lama lah. Orang Isyamuddin. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Maklumat. Datuk Daryl Laikin, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Tuan-tuan, yang paling mengejutkan dalam surat yang Isyamuddin utus kepada Kebawah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, tuan-tuan, dia mengatakan bahawa dia akan melantik negarawan-negarawan untuk menjadi penasihat kepada Perdana Menteri. Siapakah negarawan-negarawan yang dimaksudkan? Nombor 1 dia sebut Tan Sri Mahyudin Yassin. Negarawan, tuan-tuan. Macam mana dia pelingkup negara, macam itulah nasihat yang dia akan bagi kepada Isyamuddin ni. Sama juga Dr. Mahathir Mohamad. Ini pun dikira negarawan pun, walaupun untuk ni dah kena sawan. Okey? Dan yang paling tak boleh belah, tuan-tuan, nak dapatkan sokongan, kan? Saya begitu yakin Isyamuddin tak ada pun minta izin dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Dia letak Datuk Seri Najib sebagai penasihat dia. Apa level Datuk Seri Najib nak nasihat dia ni, tuan-tuan? Inilah saudara kerajaan berdengung. It might be the first gay nation. Saudara, lepas ni LGBT akan berleluasa lah di dalam negara kita ini, tuan-tuan. Saudara, saya nak beritahu lah, saya nak beritahu, okey. Saya nak beritahu, cukup lah puak-puak Pakatan Harapan ni, Perikatan Nasional ni, kan, mentadbir negara kita ni, saudara, kan. Selagi mereka ni mentadbir negara kita ni, angka COVID tidak akan turun, tuan-tuan. Selagi mereka ni diberikan mandat untuk memimpin negara, yang Muhyiddin tu pun tak adalah lemah macam Isyamuddin ni, pun pelabur lagi, apatah lagi Isyamuddin ni, saudara. Kalaulah kita ada parti, tapi kepimpinan utama parti, hanya seorang je nak presiden yang sanggup berpaling tadah dan menyebelahi Muhyiddin ni, Ismail Sabri, diangkat duduk di dalam kerajaan baru ni, yang lain semua habis kena tinggal, tuan-tuan. Timbalan presiden tak ada, presiden tak ada. Ini bukan lagi kerajaan pintu belakang, tuan-tuan. Saya tak tahu nak cakap apa ni, kerajaan apa ni. Kerajaan main belakang, munasabah. Kerajaan pintu belakang tak mungkin, tuan-tuan. Saudara, hakikat dan realitinya hari ini, saudara, kuasa untuk memilih kerajaan baru perlu diserahkan kepada rakyat. Perlu diserahkan kepada rakyat. Biar rakyat memutuskan. Namun disebabkan kerajaan hari ini gagal, untuk menguruskan COVID, wabak ini makin hari makin parah, maka Kebawah Duli Tuanku wajar diberikan peluang untuk mengambil alih kerajaan ini dan melantik Perdana Menteri interim ataupun melakukan apa yang dipanggil sebagai prorok, menggantung parlimen dan melantik seorang Perdana Menteri yang akan memerintah caretaker government
ataupun kerajaan sementara sehingga keadaan menjadi sesuai dan kondusif untuk kita mengadakan pilihan raya. Cukuplah bagi mandat kepada Pakatan Harapan, cukuplah bagi mandat kepada Perikatan Nasional. Ahli-ahli UMNO pun dah tak boleh tahan dah dengan menteri-menteri UMNO yang hari ini membabi buta memberikan sokongan kepada Muhyiddin dalam keadaan Muhyiddin membawa negara ini ke arah kehancuran. Diikutnya juga orang tua ni bawa pergi ke gaung, tuan-tuan. Jadi malam ni kita akan kupas tentang isu-isu yang berkaitan dengan surat Hishamuddin kepada Kebawah-Duli Tuanku ni. Dan kita mengharapkan supaya pada 30 hari bulan Jun ini, bila mana Raja-Raja Melayu bersidang, kita mengharapkan supaya Raja-Raja Melayu janganlah sekali lagi membenarkan minority government memerintah negara ni. Biarlah Kebawah-Duli Tuanku memutuskan siapa yang nak diangkat, siapa yang nak ditabalkan menjadi interim Prime Minister, sementara menunggu kita boleh selesaikan masalah COVID dan kita boleh mengadakan pilihan raya semula.